Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita masih lagi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dari rumah untuk mata pelajaran sains tahun 1. Dan kita masih lagi berada di unit 8 untuk tajuk penyerapan. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang keupayaan bahan dalam menyerap air. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 74. Kita akan membincangkan dan memperihalkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan. Berdasarkan keratan gambar yang telah cikgu sediakan di skrin ini, terdapat dua murid ini sedang membincangkan di mana kertas menyerap air dan kain juga menyerap air. Tetapi objek yang manakah menyerap air lebih banyak? Jom kita kaji. Baiklah murid-murid, kita akan melihat uji kaji yang tersedia di dalam buku teks ini. Dan kita akan melihat bahan yang manakah lebih menyerap air. Disediakan sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, surat khabar dan tisu dapur. Langkah-langkah yang pertama, potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Kemudian, lekatkan potongan objek tadi pada sebatang lidi. Seterusnya, celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna dan biarkan selama 1 minit. Yang keempat, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek ini. Okey, soalannya, objek yang manakah paling banyak menyerap? Okey, yang kedua, objek yang manakah paling sedikit menyerap? Dan susun objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Baiklah murid-murid, cikgu ulang balik. Terdapat 3 potongan surat khabar. Ini adalah surat khabar, tisu dapur dan kain. Okey, disusun begini. Apabila ketiga-tiga objek ini dicelup ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna dan dibiarkan selama 1 minit, kemudian diangkat dan kita memerhati had air diserap oleh objek. Okey, objek yang berada di bahagian tengah ini adalah tisu dapur sebagaimana cikgu terangkan tadi. Objek pada bahagian yang pertama ini adalah surat khabar dan objek yang berada di bahagian yang ketiga ini adalah kain. Jadi, bagi menjawab persoalan ini, objek yang manakah menyerap air paling banyak adalah tisu dapur. Mengapa? Dan objek yang menyerap air paling sedikit ialah kertas surat khabar. Juga ditanya mengapa. Baiklah, kesimpulannya, tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Kerana tisu dapur mempunyai keupayaan dan kebolehan menyerap air. Bagi kertas surat khabar pula menyerap air paling sedikit kerana kertas surat khabar mempunyai keupayaan menyerap air dan kebolehan menyerap air dengan kadar yang rendah. Okey murid-murid, kita akan menyusun objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik dengan pertama, surat khabar, yang kedua, kain dan yang ketiga, tisu dapur. Ini bermaksud keupayaan objek menyerap air secara menaik ialah surat khabar, kain dan tisu dapur. Cikgu harap kamu faham penerangan cikgu berdasarkan uji kaji yang telah dilakukan, contoh uji kaji yang dilakukan di dalam buku teks ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melakukan tugasan di buku aktiviti pada muka surat 53, di mana aktiviti ini
murid-murid hanya menjalankan aktiviti pemerhatian sahaja. Okey, cikgu terangkan sedikit uji kaji pada buku aktiviti di muka surat 53. Alia akan menjalankan aktiviti dengan menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek. Yang pertama, kertas sebak. Kertas sebak adalah kertas majung. Yang kedua, berbola kapas. Yang ketiga ialah kad manila. Okey, berikut adalah pemerhatian, hasil pemerhatian setelah aktiviti ini dibuat. Okey, murid-murid, ketiga-tiga bahan ini akan dicelup di dalam bikar yang mengandungi air. Kemudian selepas kita celup bahan-bahan ini, kita akan perhatikan paras air yang tinggal. Okey, perhatikan kertas sebak ataupun kertas majung dicelup dalam bikar air ini. Berbola kapas juga dicelup dalam bikar air ini, dan kad manila dicelup dalam bikar air ini. Setelah dicelup, kita keluarkan bahan-bahan tersebut dari bikar air ini, dan kita dapati ini paras air yang tinggal. Secara pemerhatiannya, objek yang manakah paling banyak menyerap air? Ya, paling banyak menyerap air ialah berbola kapas kerana paras air yang tinggal adalah sedikit. Kemudian, objek manakah yang menyerap air sedikit? Objek yang menyerap air sedikit adalah kad manila kerana paras airnya masih banyak. Kemudian murid-murid hendaklah menyusun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik dan menyusun secara menurun. Okey, cikgu harap kamu dapat melaksanakan tugasan pada minggu ini dengan membuat pemerhatian pada jadual yang telah diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.